Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang lain daripada yang lain, Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, mengulas mengenai isu konsert kumpulan 1975 yang berlangsung di Sepang semalam. Sekarang sudah jadi heboh karena perlakuan vokalis utama kumpulan berkenaan yang nama dia Hetty itu yang telah pun menghina perlembagaan negara kita selain beberapa aksi tidak senonoh beliau. Kemuncak daripada aksi tidak senonoh itu adalah apabila beliau mengucup bercium comolot dengan pemain bassnya sendiri si Ross McDonald. Oke, tidak perlu saya cerita kronologi, tidak perlu saya cerita isu yang sama dengan konten-konten yang sedang hangat di pasaran sekarang. Konten saya lebih kepada teori. Sengaja saya sebut teori supaya di zaman madani ini kita tidak kena tangkap. Maklumlah kita mempunyai seorang Menteri Komunikasi dan Multimedia yang hebat, yang boleh mengesan orang yang dianggap memfitnah, dianggap menyebarkan berita tidak betul, lalu didakwa, ditangkap dan disaman dan sebagainya. Dan kebetulan pula konten ini ada hubung kait dengan menteri yang hebat ini, yaitu Fahmi Fadzil. Oke, kenyataan beliau selepas insiden berkenaan berlaku adalah kumpulan ini telah diharamkan, konsert telah dibatalkan, dan menampakkan bahawa beliau bertindak dengan begitu pantas dan efisien. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, channel saya lebih kepada ulasan-ulasan berbentuk teori. Saya tidak menuduh, tapi saya kasih teori. Teori saya adalah saya tidak percaya, saudara. Saya tidak percaya kes ini bermula di situ dan mati di situ. Saya percaya macam Kepris ulas, ada hal yang jauh lebih besar dan terselindung. Jadi apakah halnya? Oke, dengar sini. Saya tidak percaya bahwa Menteri Komunikasi kita dan Puspal, yaitu pihak yang mengendalikan konsert dan kemasukan artis luar, tidak tahu tentang latar belakang kumpulan ini. Mereka sudah pun diharamkan di beberapa negara, termasuk di Emirat Arab Bersatu. Salah satu konsert beliau di Dubai, beliau pun mengadakan aktivitas, beliau pun membuat aksi tidak senonoh lalu diharamkan. Jadi saya tidak percaya pihak kementerian dan Puspal tidak tahu latar belakang kumpulan ini. Saya juga tidak percaya keikhlasan tindakan berkenaan, mengharamkan dan menghentikan konsert. Tetapi teori saya menyatakan pihak kementerian sudah tahu, tapi sengaja undang. Dia tahu si artis ini akan buat tidak senonoh, jadi dia pun mengeruk di air yang keruh, menyatakan tindakan ini adalah tindakan beliau yang tegas dan sewajarnya. Sebenarnya tidak. Ini adalah tindakan politik yang menurut saya diambil semata-mata untuk kononnya memancing undi kita masyarakat Islam. Sebenarnya mereka tahu kumpulan ini ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal berkenaan. Tetapi beliau tahu jika beliau mengundang artis ini datang dan beliau bertindak, nampaklah seolah-olah beliau seorang yang efisien dan seolah-olah beliau seorang menteri yang mengambil berat tentang syiar Islam di negara kita. Jadi teori saya mengatakan bahwa beliau tahu, beliau sengaja ambil, beliau juga ambil tindakan, kumpulan itu pun tahu bahwa tindakan berkenaan mereka sudah kautim, ambil tindakan, dapat nama baik. Itu saja. Jadi kepada saudara-saudara yang menonton konten saya, bukan menonton konten berkenaannya, tapi menonton konten saya, silakan komen kalau tidak setuju dengan pendapat atau teori saya. Tetapi sekali lagi, saya tidak menuduh, tetapi ini teori. Dan teori saya sangat-sangat jelas. Karena mustahil seorang menteri yang begitu efisien, yang boleh mengesan orang yang memfitnah dan itu ini, tidak tahu tentang sebuah kumpulan yang sangat terkenal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.